Islam membawa keselamatan. Siapa ada Islam, sejahtera. Kena pakai yakin benda ni. Tak aman kalau tak ada iman. Tak Islam, tak sejahtera kalau tak ada Islam. Lafaz apa lafaz tu dah. Lafaz zahir adalah hakikat batin sungguh. La ilaha illallah. Islam ni masya-Allah sungguh. Ajaran Islam mengarah umatnya supaya sentiasa mencari keamanan melalui iman yang sebenar dan kesejahteraan melalui pelaksanaan Islam yang sempurna di setiap liku hidup. Kerana iman sahaja dapat menerak asas keamanan dan Islam juga mampu membawa kesejahteraan untuk sekalian alam. Itu kaedah-kaedah mati dah tu. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Suratul An'am ayat 82. Maksudnya orang-orang yang beriman serta tidak mencampurkan iman dengan sebarang syirik. Syirik ni zalim lah. Bahasa Tuhan syirik adalah zalim. Zalim ni makna duk buat nyanyo. Zalim ni makna nyanyo. Tak nyanyo kan? No. Nah, degi wak wi kok orang lain. Supaya tuan beli kera dia tu lah. Pera kera lah, beli lagi kera nak boleh klik mai jamu nasi gapo. Siapa pia nak nyo nak wi kok orang lain. Tu ya dia kata kita sepatu hamba Allah. Bahawa siapa sembah-sembah hadap kau lain. Tak ingat kepada Allah Ta'ala sikit. Allah Ta'ala jamu tu jamu ni wi dokau, wi ponyo, wi udara, wi kelau, wi kereta, wi umuh, wi apa. Siapa pia sembahnya sembah kau lain. Zalim taklah tu. Zalim itu makna syirik dengan Allah SWT. Syirik ni sekadar kata pecah sikit ya. Wak kana lain katik kana ni tak katik pun tak leh dah. Sama telah paling lesing gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itulah yang panggil walam yalbisu imanahum bizulmin. Maksud dengan zulmin sini bisyirkin. Dengan syirik. Karena syirik adalah zulm. Inna syirka la zulmun azim dalam surah apa? Surah Luqman. Nah, sungguhnya syirik adalah zalim yang sangat besar. Tu sebab itulah maka kita jangan syirik Allah Ta'ala. Bila tu syirik bila? Zalim lah. Bahawa zalim enggak? Jadilah ulaika humuz zalimun. Na'udzubillah min dzalik. Tapi hak ning tidak bersepakai dengan syirik. Ulaika lahumul amnu. Mereka itu adalah orang yang mendapat keamanan. Hak tu dapat keamanan. Hati asni. Buat kena molek. Nah, beruk naiknya wi ke tuan dia. Tuan dia ambil orang kena wi. Jadi puas hati. Beruk pun puas hati. Nah, tuan ya wi betul alhamdulillah dah. Sama-sama puas. Gitulah Allah Ta'ala dengan hamba-hamba dia semua. Nah, la ilaha illallah. Dan bagi mereka petunjuk hidayah. Wahum muhtadun. Dan mereka itu adalah orang yang terpimpin. Muhtadun isim maf'ul. Terpimpin hidup ya tu. Nah, dipimpin oleh Allah Ta'ala. Kerana dia mencari pimpinnya lah payah sekali. Nah, kita buta. Manusia ni kata ada ajaran Allah Ta'ala buta lah. Quran adalah nur. Iman adalah nur. Iman nur, Quran nur. Dengan cahaya iman, cahaya Quran, kita boleh berjalan dalam dunia ni dengan baik. Kalau tidak itu kita buta berjalan dalam dunia. Apabila jalan tak ada cahaya, ia tak panggillah muhtadun. Orang jalan dengan ada cahaya iman dan cahaya Quran, cahaya agama. Di situlah yang panggil wahum muhtadun. Mereka itu orang yang mendapat hidayah. Allahumma hdina bil Quran waj'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Allahumma adkhilna fi ibadikal muhtadin birahmatika ya arhamar rahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin ialah orang yang manusia lain terjamin harta benda
dan diri-diri mereka dari gangguan dia. Tu orang mukmin. Orang tak boleh nak rasa sakit hati dia ke tubuh badan dia ke daripada dia. Orang mukmin tak nyakiti orang. Dan Muslim ialah orang yang manusia lain selamat daripada tikaman lidahnya dan keganasan tangannya. Itu orang Muslim. Rawahu Ahmad hadis. Batu orang Muslim ni, masya-Allah. Nah, cahaya hati boleh. Orang Muslim cahaya hati boleh. Orang mukmin cahaya hati boleh. Orang dua-dua tak ada dua ni jangan cahaya hati. Dia boleh buat belaka. Dia tak ada iman. Orang tak ada iman ni boleh buat belaka. Jangan cahaya hati. Orang ada iman, dia tak akan buat nyanyi kepada orang. Tak buat menyakiti orang. Orang ada Islam sepatutnya tidak menyakiti orang sama sekali. Mari kita tengok kesederhanaan Islam dan pelampauan umat dalam cara menganutnya. Islam sederhana. Kita umat ni kadang-kadang dia berdoa pegang Islam. Berdoa ni mana kata kena tubik garisan lah. Orang jatuh parit ni di antara dua berdoa tak turut dengan berdoa turut telajak. Parit yang panggil kuacat hak turut telajak. Saicat hak tak turut skibuk. Tok kop kuah, tok kop sai. Nah, jatuh parit kiri orang tak wahi turut. Jatuh parit kanan orang turut telajak berdoa hingga siapa duk tambah buat-buat bukan dari Islam pun duk tambah-tambah. Pahal Islam pesing menambah bukan daripada asal Quran ataupun pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak. Tu yang panggil melampaui. Ingatlah bahawa Islam adalah agama sederhana. Sama ada secara kulli maupun juz'i. Secara keseluruhan doi tuapai ataupun doi secara sosok. Secara rakyat ya panggil. Sosok pun sederhana, semaya sederhana, puasa sederhana. Itu makna secara juz'i. Nah, secara sederhana. Semaya 5 kali sehari. Sederhana. Nah, pria semua pria berhenti kecap minggu dulu dah kan. Pagi, Zuhur, Asar, Ngorek, Isya. Pria berhak belakang tu. Bahawa pria berhak Allah Ta'ala selekat jumpa dengan dia. Itu ya. Kita pun berasa melia jumpa dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala yang memberi. Bukan jumpa free. Kita berasa jumpa free belakang. Pasal dia tak percaya ke Tuhan. Dia percaya ke Raubi kita. Pak Raubi yang kira tinggal semaya Tuhan. Dia berasa tak Raubi yang boleh hui. Dia berasa jagung dia. Dia berasa dokang dia. Dia boleh kira. Tak percaya ke Tuhan dokang. Dia percaya ke dokang dia. Tu ya muskilah tu ya. Sampai tu tak ada wasa nak semaya. Tak ada wasa nak mengadak Tuhan dokang. Tak ada wasa nak mengadak Tuhan Raubi. Tak ada wasa nak mengadak Tuhan benda padi. Tak ada wasa nak mengadak Tuhan ikan laut. Sebab dia yakin kata ya berjalan boleh hari ni. Ada kena semaya apa dah hari ni. Dia ramah dengan ikan dengan udang besar-besar ramah tak ada nak kira. Terlupa ke Tuhan udang. Nauzubillah min zalik. Terlupa ke Tuhan dokang. Allah. Terlupa ke Tuhan kepada Tuhan. Atau tengok sekali. Tuhan dokang ingat kat Tuhan pada Tuhan. Terlupa. Nampak karut sungguh. Karut tak ada kau lain dah. Karut cerak dah lah tu. Berkarut otak, berseru otak serta karut Tuhan pula. Auzubillah min dzalik. Itu yang panggil zalim tu. Ni makna yalbisu imanahum bizulmin zalim. Iman bahasa zalim. Bukan iman bahasa sungguh dak tu. Iman. Nah, tanya dia tu, iman. Kadang-kadang syarah kat orang pula. Nah, boleh syarah juruh lah. Buat biar semaya tak semaya jemaah. Ada syarah kat orang pada tak semaya jemaah berlambak. Nah, tu. Ayat kata dia jadi sungguh. Mengaruk tu. Nah. Tu.
Sederhana pada asalnya dan sederhana pula pada penganut dan pelaksanaan umat. Dia panggil, nah, hak ni jaga-jaga hak ni. Sederhana ni bukan makna panklang dari segi katanya di antara molek dengan huduh. Tak. Panklang sini di antara dua benda tak molek. Panklang sini satu batas di antara dua parit kanan, dua parit kanan, parit kiri. Parit kanan, parit kiri. Tengah tu yang panggil panklang Islam. Bukan kata hak ni boleh nombor 1. Seorang ni boleh nombor 10. Orang boleh nombor 5 ni. Hati Islam. Tak, bukanlah tu. Islam bukanlah tu. Tu bukan panklang belah tu, bukan. Ia panggil al-hasanatu bainas sayyi'atain. Benda baik adalah di antara dua kejahatan. Supaya tadi al-hasanatu bainas sayyi'atain, di antara dua kejahatan. Nah, itu adalah satu perkataan daripada ahli bijak pandai. Tetapi sesetengah penganutnya yang jahil dengan hakikat Islam, penganut dia banyak lagi hak tak kenal hakikat Islam. Nah, yang terlampau dalam menganutinya, tu terlampau dalam menganuti. Ni hak ada ayat buku hak lajak, buku Al-Quran tu, hak tu tak nak kecek dah. Tak masuk sahih dulu. Ni duduk dah sahih, lajak apa di sana sahih. Jaga. Syaitan tu tak ada sikit lah dunia ni. Syaitan bawa kita lajak pagar tak ada sikit. Dia tak saya masuk. Pisah tak saya masuk pagar yang kira dah. Yang perlu masuk juga. Pisah itu biar pagar pula. Tu jaga syaitan tu, jagalah. Kita orang duduk dalam pagar dah kena beringat syaitan telajak lah. Nah, orang yang tak masuk pagar lagi, tak ada kena beringat syaitan telajak. Terutama kita orang nak juh ni. Mula mari syaitan pasal telajak. Nah, na'udzubillah, mari duk curi hidup kita. Curi otak kita. Curi otak kita. Na'udzubillah min dzalik. Allah, ya duk terlampau tu sama ada dalam bentuk penyelewengan di sudut memahami nas-nas, mana pahal telajak, pahal nah telajak, maupun penyelewengan di sudut suka mengikut atau taklid buta dan tuli. Ya boleh menyeleweng belakang. Satu menyeleweng basing pahal kata tua tu reti, padahal tak reti, gidik baca pasal tak reti. Yang keduanya menyeleweng pasing buta tuli, turuk gu. Buta dan tuli. Kerana sifat pelampauan bukanlah pada ajaran Islam. Islam tak ada ajaran dia melampau. Islam tak ada ajaran dia kenpai. Nah, orang tak ada Islam jadi orang panggil pelampauan. Tak ada Islam lah tu. Tetapi pada cara penganutan umatnya, cara penganutan umat itulah Islam. Sebab tu kita nak tengok tu, Islam bari'un. Nah, Islam tu adalah selamat daripada pelampauan, daripada telajak. Sebab Islam agama Allah Ta'ala, ya wak melampau apa, ya tahu suka. Allah Ta'ala jangan ke wak agama Islam, ya hatta ujian tu turun suka. Kalau tak turun suka jadi seperti Nabi Nuh. Nah, ni kata Ibn Abbas, Allah Ta'ala apabila ya hatta air, hatta dengan mikyal, dengan sukata. Apabila ya hatta angin, hatta dengan mikyal, dengan sukata. Malaikatkah ya hatta pada Nabi Nuh atau umat Nabi Nuh yang deraka? Hatta air lipah doa, dan hatta angin kepada umat Nabi Ad, umat Ad, kaum Ad, hatta angin pasal telajak. Nah, air Nabi Nuh lajak hapus gelah belicing, angin Ad dengan siapa? Rihin sarsarin atiyah. Tu di telajak. Patut lain yang mikyal belaka. Suka. Udara suka, panas, suhu ni. Tari jauh dengan bumi ni. Suka habis lain. Kalau awak dekat sikit kata ahli cakrawala, kalau dekat boleh 1 kilometer ya padahal ni. Hancur terbakar dunia ni.
Ayat kata cara mana Allah Ta'ala buat gapo-gapo dengan sahih belaka ya sahih. Masuk sahih bih. Panas sejuk baik, gapo baik. Pak kalau tak kena jauh sengai sikit tari, beku jadi abatu dunia ni. Kacau kat kita duk nak ada abatu. Tu begitu cara dia suhu ya. Dia pada belaka. Agama Islam teruk pada tu lagi pada bagi dunia utuk orang tak ada agama, hak tak ada nak pergi ke syurga tu pun. Kalau nak duduk dalam dunia ni Allah Ta'ala suka habiskan cakap dah. Nampak dah tu? Sekadar katakan nak duduk dalam dunia untuk lipah. Untuk gajah, untuk boyo, untuk hima, untuk kambing ya. Untuk benda-benda belah tu. Allah Ta'ala buat suka habiskan tu. Bagaimana agama kita yang tak suka? Ya suka habis suka. Semaya 5 kali, puasa sebulan sekali, puasa sebulan setahun, gapo semua dia suka belaka. Suka yang cukup molek. Ini bukan untuk lipah dah lah. Untuk manusia lah. Kalau untuk lipah suka, maka untuk kita kena suka teruk lagi. Nah, kalau untuk makhluk-makhluk dan dia suka. Tak saya mari air banyak kot lipah mampu. Misal. Nampak dah tu? Dah jadi kalau untuk kita, ya kena suka teruk pada tu lagi. Kerana Allah Ta'ala tuai pada kita seperti mana tuai pada lipah. Nah, kesian pada kita seperti mana dia kesian kepada lipah-lipah. Dan nyamuk-nyamuk dan lalak-lalak. Dah katak-katak. Nah tu. No ayat kata Islam tu balah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panggil uslubut tadayyun. Cara beragama. Hak tu tempat tu salah. Selain itu al-Islam agama yang cukup sesuai dengan semua orang yang berlainan darajat, kemampuan dan munasabah dengan semua keadaan, masa dan tempat. Dia panggil murunah. Sesuai belaka. 1000 tahun lebih dah tu Islam dia ada sesuai, tepat. Boleh pakai tiap-tiap masa. Berasa comel tiap-tiap masa. Kalau kita kaji Islam sungguh lah. Jangan duk tengok hak zahir duk di atas manusia. Belum tentu lagi Muslim adalah Islam. Belum tentu. Nah, bukan kata Muslim tu Islam belaka. Tak. Tengok. Islam duk le Quran. Duk le sunnah. Duk le gerak-geri Nabi. Kalau gerak-geri Nabi Islam habis. Gerak-geri Nabi, yang jadi Nabi siapa mati, semua Islam belaka. Semua Islam belaka. Tapi gerak-geri pakcu, jangan pakcu bukan Islam lagi. Makcu kau teruk. Bukan. Dua kali tu ngano makcu ni. Makcu bukan Islam lagi, gerak-geri dia. Makcu muslimah lah, tapi gerak-geri dia belum tentu muslim. Sebab tu Islam ni mana kata perbuatan ajaran Allah Islam. Jangan buat main dengan dia. Kita nak jalan hukum Allah. Duk bawa amanah Allah, nyawa ni amanah Allah, hidup amanah Allah, kita sendiri ni semua ni adalah amanah Allah Ta'ala kita. Jalan amanah Allah Ta'ala. Nak bawa Islam, bawa ajaran Allah, bawa risalah Allah Ta'ala yang dihantar melalui Adam AS pada mula-mula dan disub dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murunah ni bahasa Inggeris kata fleksibel, makna katanya beri nasabah dengan sesuai dengan keadaan. Islam tak serupa keadaan ning walah ning, keadaan ning walah ning, keadaan tak serupa. Orang mari gamak keadaan tu tak erti situ tu banyak menyebabkan jalan Islam tak kena. Dia panggil tahu nah tak tahu nak pergi pakai nah ni di mana. Faqih dari segi nusus dia panggil. Tapi dia tak faqih dari segi al-waqi'. Fiqhun nusus bukan fiqhul waqi'. Ilmu mengenai inganah, baca ayat Quran erti, baca hadis erti, buta dengan keadaan, tak erti keadaan. Nak pergi pelaga ayat ni dengan sampai mana, dengan keadaan belah mana. Situ berhajat. Nabi SAW ayat ada belakang. Ayat waqatilu ada, ayat ud'u ila sabila rabbika ada wa in janahu lisalmi ajra. Ayat-ayat banyak. Nak pergi pakai ayat mana betul hikam belah ni. Tu payah. Nabi guna pandang, Nabi tepat. Tu kebijaksanaan. Bajak kepada ulama wicaranayan. Betul-betul ni kena pakai betul ni. Ayat ni kena pakai sini, ayat ni kena pakai sini. Situ payah. Reti ayat tak reti,
Tak pandai kalau tak reti keadaan. Kena reti keadaan, reti ayat, reti dunia, reti lokal dia panggil. Reti saha setempat. Reti dunia. Reti musuh Allah, reti diri kita. Reti rank, reti pandai pelaga rank. Pelaga dia panggil kuat dan tak kuat. Pelaga reti itu ambil nas mai masuk oleh as-sa'mah. Banyak dalam dunia ni yang duk jadi tak sepenuh tahu. Kadang-kadang tahu bab nas, tak tahu bab keadaan. Kadang-kadang tahu bab keadaan, tak tahu bab nas. Nak orang tahu bab nas dengan keadaan ni cukup susah. Serta lagi yang panggil fiqhul al-istita'ah dasar lagi. Ilmu mengenai dengan pandai jaka rank. Boleh boh jadi kupu malak. Run tulah sama run malak. Boleh kira lah ada sama run. Dan run lain jaka rank tak kena, punah bi pula dah. Ilmu jaka rank apa ni? Fiqhul istita'ah. Fiqhul nusus. Fiqhul waqi'. Fiqhul hal. Semua tu fiqh. Kita kalau main duk mengapa dalam surat semacam punah bi. Kerana tak hitam pada keadaan. Nak ambil hal surat pergi pelaga keadaan tu payah. Keadaan tak serupa belaka, tak serupa. Keadaan lah ni ambil ayat ni, keadaan lah ni ambil ayat ni. Hak tu payah sekali. Dia baca ayat tu lah sok bertemu. Ya keadaan tak serupa. Perubahan keadaan adalah merubahkan penggunaan ayat-ayat sesuai dengan perubahan keadaan yang ada padanya. Perubahan kekuatan merubahkan penggunaan ayat-ayat sesuai dengan kekuatan yang ada padanya. Itu jaga baik-baik. Semualah tu perlu kepada bijaksana dalam menilai benda. Tidak itu hancurlah dengan nama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Itulah makanya datang larangan Allah Subhanahu wa taala mengenai cara beragama yang melampaui. Mari larangilah nak. Seperti pernah berlaku pada ahli kitab, terutama an-Nasara. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Al-Maidah 171. Maksudnya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui dalam menganuti agama kamu. Ni Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara melampaui pun dia. Tu dia. Dan jangan kamu berkata terhadap Allah mereka yang benar. Jangan kamu kata terhadap Allah mereka dengan benar. Itulah perlu kepada kebenaran. Jangan Allah Ta'ala tak terima benda dusta, benda penyeleweng. Dan benar ni merupakan satu benda baik yang disetujui dan dikehendaki oleh fitrah manusia. Fitrah manusia berhajat kepada kebenaran. Al-fitrah tahtaju ila al-haqqi wal-haqqu apa dia? Ja'a min ajli al-fitrah. Benar-benar datang kerana nak menyahuti fitrah yang ada pada manusia. Itulah ikhwan yang saya sekalian. Oleh kerana tidak syak lagi bahawa orang-orang Yahudi melampaui dalam bersikap terhadap Isa, sehingga menuduhkan ibunya Maryam dengan zina. Tengok, melampaui tu. Melampau dah. Kata Maryam ni zina dengan Yusuf, pak tahu tu ke gemala ni. Mereka, manakala orang-orang Nasara melampaui sehingga mereka mengangkat Nabi Isa dan Maryam selaku Tuhan pula dah. Hak ni anak zina. Hak ni siapa ke Tuhan? Jadi orang panggil pah parik Isa, pah parik Kanesa. Tak ada piaduk tak patah. Ni orang panggil al-hasanatu bainal as-sayyi'atain. Benda baik adalah di antara dua birai kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Selain itu, dari larangan maka di sana suatu pencelaan Allah terhadap orang Nasara yang melampaui dalam beribadat. Ni ada satu lagi pula. Mudah-mudahan kita jauh daripada tu. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.